sembang santai. Sembang santai. Kita move. Kita nak masuk Tanjung, insyaAllah. Terima kasih sahabat-sahabat. Jack Sparrow, sahabat. Okay, sahabat-sahabat, kita nak tengok sembang sikit pasal COVID kan, pasal COVID meningkat, apa punca pasal COVID meningkat. Ni semua nak sembang sikit. Sembang santai. Sebelum sembang kita buat tazkirah sikit kot. Kita punya tajuk bertangga dengan tajuk. Tadi pagi sahabat kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada semua sahabat-sahabat ni rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni pagi Jumaat, pagi hari penghulu sekala hari Jumaat, yang paling hari yang paling mulia, hari Jumaat. InsyaAllah pagi ni InsyaAllah doa-doa sahabat-sahabat mustajab. Dan saya on the way nak masuk Tanjung. Kita buat sedikit live InsyaAllah. Kita tengok pagi tadi ada satu cerita lah, dia viral video tu. Video tu lebih kepada dia tunjuk lah seorang mak ni dia duk goreng nasi, suap dekat mulut anak-anak. Jadi kita tengok, kita terasa sebab lah. Saya sendiri saya rasa sebab lah. Kita mak tak ada dah, bapak pun tak ada dah. Kita rasa sebab tengok video tu. Yang ni intro kita bagi tazkirah pagi Jumaat. Ni tengah hari nak masuk waktu sebelum waktu duha, sebelum masuk waktu Jumaat. Jadi ada masa lagi 1 jam. Kita bagi tazkirah ringkas kepada semua sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita masuk isu politik kita pada hari ini, masalah penularan COVID-19, pandemik COVID-19 yang mana timbul banyak kluster-kluster baru, berpunca daripada siapa? Saat lagi kita tambah tadi. Lah ni kita sembang pasal tazkirah pagi. Jadi hamba Allah ni, mak ni, dia anak dia lengkong ramai-ramai. Dia goreng nasi, dia suap seorang-seorang. Kita tengok gambar tu, kita terasa menitik air mata. Kita tengok video tu tengok kan. Memang baguslah orang yang rakam tu, bagus. Dia menjadi manfaat kepada orang lain. Jadi kita nak abang bagi kata kesedaran kepada sahabat-sahabat yang masih ada ni. Mak ni dia ambil nasi, dia suap mulut. Mak ni dah usia hampir 80 tahun. Masih kuat lagi, 70 lebih kat 80. Dia suap nasi kat anak-anak. Anak-anak ni dah umur 50, 60 dah. Dia suap nasi. Dah saja suap nasi lah, satu program. Nak tengok anak-anak dia terasa. Memang teriak. Mak ni steady, relax lah. Anak-anak terasa teriak, merambut yang mata. Yang biar lelaki, bila mak dia suap kat lelaki, teriak. Suap kat perempuan, teriak. Pasal apa? Pasal touching. Memang ada sifat tu ibu. Ini ibu kandung. Ibu kandung kita. Kita buat lebih kurang. Kalau kita buat lebih kurang, apa cerita dah? Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam dunia ni kita tak ada apa. Yang kita ada Allah, Rasul dan ibu bapa. Yang ni yang kita nak bawa. Yang ni Allah, yang pertama Allah, yang nombor 2 Rasul, nombor 3 ibu, nombor 4 bapa. Ini yang kita akan bawa bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala lepas kita mati. Jadi hari ni yang mana masih ada ibu bapa, manfaatkanlah usia, ujung usia. Tak tahu kita akan mati dulu ataupun ibu ayah kita akan mati dulu, wallahu alam. Tapi adat kata orang tua ni yang akan bertemu ajal. Kita tak minta. Tetapi preparation kita untuk berjaga ibu kita sampai kita habis hayat. Kalau kita mati dulu, kita habis hayat, kita jaga mak kita, kita jaga bapak kita. Yang tu yang sepatutnya berlaku. Tetapi hari ni anak-anak, ya Allah, punya korang ajak bercakap dengan mak dan ayah ni tak ada. Tak kira mak mentua ke pak mentua ke. Kalau mak mentua, pak mentua, anak dia, bini kita anak dia. Jadi jaga bahasa, tutur kata. Nak atok ayat pun kena ajak, kena relax, kena fikir. Nak tak ayat tu, nak bercakap, mimik muka. Pagi-pagi mak kata, ni Azmi main minum pagi ni. Kita keluar minum lah mak. Main cik minum kat tempat kerja cik ni. Nada bercakap tu pun nak tengok. Yang ni dia boleh teguris tuan-tuan. Sahabat-sahabat ni rahmati. Saya harap insyaAllah
kita ni lah yang masih ada ibu dan ayah, jangan lepas peluang. Setiap hari nak keluar pergi kerja, nak keluar mana pun, salam, cium tangan, cium pipi dia. Setiap hari. Lepas ni tuan-tuan, dia dah meninggal, tidak ada peluang. Tiada ada peluang dah untuk anak-anak cium tangan ibu dan ayah. Tak ada peluang. Tak ada peluang dah. Jangan harap sampai mai hari ni lebih kurang buat apa? Kat mak lebih kurang. Telefon kita duduk di Penang, mak duduk di Kedah, mak duduk di Perlis, mak duduk di Perak, mak duduk di Pantai Timur. Tak boleh nak angkat phone. Mak, Assalamualaikum mak, apa abang mak? Pagi Jumaat telefon tanya mak, doa kat cik mak. Mak, apa abang mak sihat ke? Bukan dia harap duit kita. Dah lah duit nak bagi sebulan 100 pun kedekut. Bil telefon bayar beratus, handphone beli beribu. Nak bagi kat mak sebulan 200, 300 pun berkira. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang rahmati oleh Allah SWT. Hari ni, tuan-tuan dengar saya bercakap. Tuan-tuan kata, lah dia ni pandai bercakap lah. Tak apa. Lagi, lepas mak abang meninggal nanti, Hari Raya lah. Dengar lagu Hari Raya Sudirman lah. Kan? Di pagi raya. Dengar lagu raya teriak. Tu tak buat apa lagi, teriak lagu raya lah. Nampak macam mana? Jasa mak ayah ni tidak ada nilai. That's why tadi pagi saya nak buat live tajuk ni. Tapi saya nak ingat tak apalah, sekali lagi kita rangkum sekali. Saya nak pergi Penang, saya nak pergi Tanjung. Sekali lagi kita boleh cakap pasal isu ibu bapa sikit. Lepas tu kita sapu sekali isu apa ni COVID-19 dan juga apa ni kerajaan yang ada abang non kita ni kebulan jawatan ni. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manfaatkanlah ibu dan ayah yang masih lagi hidup, yang masih lagi, yang dah tua. Depa menunggu usia depa dah kurang. Kadarat depa dah tak ada. Mata depa kian kabur, telinga depa kian tak dengar. Yang mana depa ni lah kadarat 4 tulang depa lah. Tulang 4 kerat inilah membanting tenaga ibu dan ayah kita ni untuk membela kita. Yang mak cara mak, yang bapa cara bapa. Hari ni kita dah besar, panjang. Kita dah boleh kereta, kita boleh rumah, kita beli tu. Kita ada macam-macam hari ni. Kita lupa kat mereka. Saya ingat kalau satu hari sekali kalau kita phone pun kita tak rugi lah. Sebab keberkatan doa ibu dan ayah ni, dia mengiringi kehidupan kita setiap hari. Mak kita ni mungkin tak terlupa. Kita telefon dia, mak doa kat cik mak. Mak doa kat saya mak. Mak doa kat saya mak. Biar saya jadi orang yang baik mak. Mak doa kat saya mak. Mak doa kat cucu-cucu cik. Cucu mak ni anak-anak saya mak. Mak doa kat mereka mak. Ni itu yang sepatutnya kena ada di mulut kita. Pagi-pagi angkat phone telefon mak bapa. Yang tu yang sepatut kena ada. Tapi anak-anak hari ni semua anak-anak derhaka. Korang ajak hari ni dekat mak mentua buat lebih kurang, dekat pak mentua buat lebih kurang, dekat mak bapak kandung pun buat lebih kurang. Kemarin satu orang main jumpa saya. Ada anak 4 orang, semua lelaki. Lepas isteri dia mati, dia tak ada tempat dah nak mengadu. Dia jumpa kita sembang. Dia beritahu lagu tu lah. Dia kata anak-anak saya layan, cakap kita pun kurang ajar. Saya tegur dia pasal dia buka aircon tak tutup. Saya kata tolonglah, hang tutup aircon, hang tak kerja. Ayah duk makan pencen ada pencen sikit-sikit duk makan. Kan? Hang duk buka elektrik sampai pagi, hang tidur aircon. Bilik tu bilik abang dia ada buat aircon. Abang dia dah transfer jadi cikgu di belah Sarawak tu. Jadi bila main tang adik dia pergi duduk bilik tu, adik dia bapak dia sound lah cakap elok. Kawan mangkit sound ni ayah. Ni sedok kedekut sangat lah. Apa arah cakap lebih kurang. Dia mangkit dia. Saya kata hang cakap dengan siapa? Ingat ni hang cakap dengan bapak hang ni. Dia cakap lebih kurang dia kata tu. Jadi kawan ni pun geram-geram, satu penampang dah naik tang muka lah. Dia tak kata dia tak penampang lagi. Dia kata ni sudah lah bapak. Saya malas cakap dengan bapak lah. Dia kata bapak mau ingat lah, bapak mati mangkat randa pun cik tak tempuh. Randa pun cik tak tempuh. Dia kata lalu tu dia ni pergi penampang. Penampang sedar. Dia kata saya pun menyesal. Dia dah umur 25 dah. Kita tak mahu lah pukul-pukul ni semua. Tapi bila kita ni kita rasa punya kita ni tak dihargai langsung. Kita cakap, mereka cakap macam orang, macam kawan-kawan ni. Allahu Akbar. Dia tak ada dah respect kita sebagai bapak kandung. Yang ni kita ni mak bapak yang mengadu merintih. Ada satu hamba Allah tu saya cerita dah itu dalam video live saya kata. Mak dia buat macam pecacai.
Dia buat pecacai kat mak dia. Melingkup hidup Melbourne tu. Melingkup hidup Melbourne. Lepas tu menjaga bagus. Memang tak apalah, mampu biar. Saya kata bila kami jumpa dia mengadu hai. Dia mengadu macam-macam. Dia ada paralyzed. Dia lumpuh. Lumpuh sekat badan, di bawah pinggang ke bawah. Lepas tu ni cerita ni 2019 dia direct lah. Sebelum tu memang dia sihat lah. 2019 tu dia sihat. Dia ni tak sihat ni Ramadan baru ni kami jumpa dia. Dia meninggal 27 Ramadan. Dia cerita kat saya. Dia cerita pasal masalah anak-anak dia ni. Cerita Allahu Akbar. Lepas tu saya dengan saudara saya, adik saya Abu Hassan, Kami dah buat kerja-kerja kebajikan ni. Abu kata, Makcik jangan duk doa lagu tu. Makcik doa yang baik-baik untuk anak-anak kan. Dia kata apa? Ni satu ibu ni, seorang mak kata ni, nak beritahu kata perangai anak macam setan. Perangai anak punya memang haram jadah punya anak ni. Dia kata apa? Abu ni dia lembut. Abu kata tak apalah. Saya tak boleh, memang saya tengok anak dia nak bernampak lah kata. Saya kata Abu tak dia tengok tak apa, makcik doa kat depa. Sebut nama depa doa. Dia kata Azmi, Abu, saya nak abang. Bila saya semayang, saya sebut nama depa saya terbayang kerja buruk yang depa buat kat saya. Depa kata kat saya lebih kurang 3 orang anak lelaki, seorang anak perempuan. 3 orang anak lelaki, 4 orang anak lelaki, seorang anak perempuan. Adalah seorang dua yang dia tak kritik. Dia kata okeylah anak ni yang duk jaga dia. Yang lain semua tak boleh pakai. Yang lain semua memang dia kata sendiri, bukan kita sembang. Dia kata sendiri ni nak beritahu. Dia swear, dia kata saya tak boleh sebut kebaikan untuk depa. Saya nak sebut baik tak boleh kat depa. Minta maaf lah, saya tak boleh sebut baik. Mak dia punya baik. Duduk atas kursi roda dah. Anak-anak tak peduli. Anak-anak yang lain tak peduli. Sampai dia habis umur di hospital. Dia tak boleh bercakap dah, habis dah jam semua. Dia ke diabetes. Tulang kaki dia, tulang tumit dia terkeluar sendiri. Dia reput anak duk cuci luka mah. Terkeluar, bawa pergi hospital, dia tak sedar diri dah. Dalam masa sebulan duduk di hospital, arwah. Dia pesan dekat saya dengan Abu. Dia kata kalau saya mati Azmi, Abu, jangan abang kat anak-anak saya yang ni. Saya abang nama 1, 2, 3 ni. Jangan abang kat mereka kata saya dah meninggal. Tu dia. Ni yang ni, saya bukan lebih buat cerita, baca apa majalah ke apa nama cerita kat hamba. Dah. Kami duk buat kerja dengan duafa, orang-orang miskin. Turun lapangan, turun bersama-sama gelandangan. Kita berjumpa dengan orang-orang yang duk tidur tepi jalan. Kami tengok, kami pergi cari orang-orang miskin yang duduk sewa. Umur 60 lebih, 65, 68. Saya kata, apa awak main sewa seorang-seorang diri, makcik? Kan? Mainlah saya bawa pergi duduk rumah orang tua-tua lah. Yang ada kawan-kawan. Ada di Darul Hanan, Bukit di Kepala Batas. Darul Hanan di Kepala Batas. Lepas tu ada di Perak, di Kedah. Di Gurun pun ada. Jom kita pergi duduk. Ni kita abang kat dia. Kita abang dekat ibu-ibu yang apa ni dah tua ni. Dia kata apa? Anak 3 orang. Ni yang latest umur 7 dekat ni 68. Anak ni yang kami jumpa berdepan. That's why kami jumpa berdepan. That's why tuan-tuan, sahabat-sahabat ni rahmati oleh Allah. Kalau kita nak cerita pasal gejala sosial, nak cerita pasal anak-anak punya senario ni semua, Allahu Akbar. Kami ni sangat-sangat apa? Bukan nak cakap pandai lah. Kami hadam lah. Kami duduk buat kerja. Allahu Akbar. Kita ni yang mak tak ada dah. Mak arwah dah. Bapak pun arwah dah berpuluh tahun dah. Kita kenal kasih sayang ibu bapak pun 2-3 tahun dah. Yang mak bapak yang duk ada ni, hampa duk ada mak bapak kok hampa nak main tengok. Hampa nak bagi nak area ke apa. Bukan pasal duit. Ni dia beranak hampa, dia beranak hampa. Anak 3 lelaki. Mak Ramadan, saya tanya, saya pergi hari besok nak Ramadan, hari ni kami pergi hantar buah kurma kat dia. Dia kata terima kasih lah. Seronok. Teriak tengok muka saya dengan Abu. Teriak. Seronok tengok. Dia kata anggap saya dengan Abu macam anak. Dah terima kasih banyak-banyak lah. Main hantar kurma. Kut hampa nak telefon tanya mak buka puasa habis makan apa mak. Hampa duduk bukan jauh mana pun. Batun dengan Sungai Petani. Batun dengan Gurun. Bukan jauh mana pun, tapi tak boleh buat. Tengok anak-anak yang korang ajak ni ibu kandung. Yang ni yang berlaku tuan-tuan. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT. Apa yang kita nak bincang pada pagi Jumaat yang mulia ni, kita nak beritahu kita ni kena berhikmat. Kita berhikmat untuk menjaga ibu dan bapa kita sampai mati. Sampai mati tuan-tuan. Tak usah duk tolak kat abang, tak usah duk tolak kat kakak. Kita ada peluang.
Kalau kakak kita jaga, kita tidak ada ruang dan masa, kita pergi harian duit kat dia. Kakak, aku tak ada masa. Nah, aku bagi hang sebulan 300. Hang tengok mak, aku main. Sebulan sekali aku main. Sebulan sekali ke 2 minggu sekali aku main. Hang jaga mak. Tengoklah kebajikan kakak kita yang jaga mak kita. Kita bantu kakak kita. Abang kita, kakak ipar kita bela mak kita. Duk dengan abang kita, bela mak kita, bela bapak kita. Kita pilih harian duit kat keluarga kita. Kat abang kita nak abang ambil ya. Abang, mak nak pergi apa ke, mak teringin nak makan apa ke. Yang tu sepatut kena ada dalam kepala otak ni. Jangan jadi bengong. Hari ni punya korang ajang anak-anak dia tak terfikir langsung. Tak ada fikir langsung apa yang ada dalam kepala otak dia, tak tahu. Punya jahat mana ni. Punya terkedarah apa pun tak tahu. Jadi benda-benda ni yang tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kita nak bagi tahu intro. That's why kita harap selagi mana kita ada lagi mak bapak yang masih hidup, taat kepada mereka, hikmat kepada mereka. Apa yang mereka nak buat, kita tolong. Nama pagi-pagi tanya nak makan apa, buat semua. InsyaAllah. Tuan-tuan, moga-moga kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita masuk kita punya tajuk live kita pada hari ini, peningkatan COVID-19. Allahu Akbar. Allah, sampai 600 lebih tu. Dahsyat. Okey. Kemaruk nak ambil pula jawatan, nak jadi Perdana Menteri juga. Abang Non kita ni hari tu dah buat dah kajang move. Memang jadi kali hamput move dah. Hari ni nak buat pula apa prediction move, tak jadi pula. Apa yang ni nak jadi kita pun tak tahu. Blackout lah. Saat dia blackout lah. Saat dia blackout 505 lah. September 16 September 2017 lah. 2000 berapa. Ada macam-macam benda yang dia buat untuk nak jadi kebuluk, nak jadi Perdana Menteri. Siapa dia? Abang Non kita. Abang Non prediction. Perangai ni, ya Allah, punya huduh. Bertanding di Sabah 7. Ingat menang 6. Kalah 6. Kalah 6, menang 1. Tu pun kebuluk nak jadi Perdana Menteri. Punya bangang. Allahu Akbar. Sudahlah Abang Non. Insaf lah. Yang tuduh hang balon pungkok ni Tun Dr. Mahathir. Yang pecat lah daripada UMNO, pecat daripada Presiden UMNO, timbalan Presiden UMNO, pecat daripada timbalan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Hang nak pergi jadi apa ni? Hang pergi kawan dengan dia semua. Hamba kata dia ada kekayaan luar biasa lah. Anak-anak punya kekayaan luar biasa lah. Macam setan hamba tuduh. Habis itulah ni. Hari ni apa nak gimana? Hamba nak kata apa? Allahu Akbar. Sudah insaf lah. Sudahlah, retire bang lah. Tun Dr. Mahathir dengan Anwar Ibrahim ni patut di retire lah. Retire jadi ahli politik lah. Pasal menyusahkan orang, menyusahkan rakyat. Orang ni tengah bincang pasal COVID-19, norma-norma kehidupan baru ni. Dalam keadaan kita nak masuk kedai, nak jaga adab semua. Dengan COVID ni, kita nak jaga adab. Hari ni bila main perangai yang nak bubar parlimen, bubar DUN, yang kluster-kluster Sabah ni pasal apa? Pasal jawatan lah. Bukan nak kalih kerajaan cara elok tak. Nak buat pilihan raya ke, tak apalah buat lah. Bila buat jadi kluster tu, dia ni pergi kempen, nak salah orang kempen tak boleh. Kita masing-masing parti nak tunjuk lah, nak tunjuk kebenaran parti masing-masing, kan? Manifesto yang ada, manifesto money potato depa ni lah. Nak bagi minyak murah, nak bagi yang tu, nak bagi PTBTN, semua depa nak buat. Jadi bila hari ni depa nak berjuang nak kempen. Jadi ni saya nak beritahu. Sudahlah benon. Penipuan demi penipuan. Kalah pilihan raya ni daripada kerajaan gagal merintah ni. 2018 mereka pegang kerajaan ni, bulan 5 ada pegang kerajaan ni. Bila buat PRK ya, kalah. PRK ya, kalah. PRK ya, kalah. Nak pergi mana? Tak rasa malu ke? Rakyat dah tolak dah. Kerajaan gagal 22 bulan ni, yang dipimpin oleh parti komunis dan juga tali barut dia Melayu. Yang duduk tali barut ni, yang Piramli dah buat dah, nama buang. Ni yang kita kata, that's why kita kata hari ni rakyat dah sedang. Alhamdulillah, anak-anak muda dah sedang. Apa yang kita buat pada hari ni, anak-anak muda pun dah cakna dah. Anak-anak muda pun dah sedang dah. Penipuan demi penipuan, pembohong demi pembohong, satu persatu ni dah terselah. Jadi hari ni insya-Allah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kita tengok ya,
senario nak pergi ke mana. Tapi bila kita tengok suasana PRN yang berlaku di Sabah, kita boleh menilai kerajaan ni siapa dominan, siapa nak pergi mana. Lepas itu main nak ambil pula, nak kata pula cukup quorum, cukup ahli parlimen. I have the number. I want to see dia yang Pertuan Agong. I want buat PC sebelum PRN. Nak tunjuk kata dia tu boleh memerintah federal supaya kerajaan negeri ni hangpa kena bagi dekat Syafiee Apdal. Baru hangpa tengok kami punya performance ni. Sudahlah. Penipu demi penipu, pembohong demi pembohong. Saya tak tahulah siapa lagi kroni-kroni dia yang nak berani bercakap. Tak ada. Yang kroni-kroni yang berani bercakap tak ada lagi. Semua je pembohong. Sepatutnya kena bangkit juga kroni-kroni yang Anwar Ibrahim bela hangpa daripada zaman UMNO tu. Bawa bangkit bercakap je. Jangan hangpa duk pandang dia bagi kaya, hangpa kaya, bodoh. Allah Ta'ala yang bagi kaya. Anwar Ibrahim ni mau kepak habis-habis mana. Kepak buang hujah. Kepak dia tu, karier politik dia mau kepak buang lah. Tak boleh pakai memang manusia. Sampai nak bagi tak pecah belah. Tak habis-habis, tak puas hati lagi. Tak cukup lagi nak apa? Nak apa ni? Tak cukup lagi nak apa ni? Nak jadi Perdana Menteri. Sudahlah. Kita dah abang, sudah. Kita sebab kita Sudah. Sebab kita apa? Kita nak abang bagi kita sudahlah. Sebagai seorang yang berpengalaman jadi timbalan Perdana Menteri, dia jadi timbalan Perdana Menteri dan timbalan Presiden UMNO, lepas itu ditendang, dicampak, difitnah, dia kata. Yang ni saya copy paste ya. Kalau ada di kalangan orang-orang keadilan yang nak marah, PH nak marah, hangpa tak boleh nak marah. Pasal apa aku pun ikut hangpa dulu. Aku duduk dalam kerajaan pembangkang yang lawan kerajaan UMNO Barisan Nasional dulu. Yang duduk lawan ISA dan sebagainya lah. Tahanan tanpa bicara semua. Nasib baik kita dapat boleh dah. Sebelum ni kalau tidak duk ikut hangpa, duk ikut Anwar, tahanan tanpa bicara, tahanan zalim, penyapu, haram jadah betul. Sepatutnya tak boleh ikut dah. Sepatutnya ISA tak ada. Bila ISA tak ada, tengok macam mana haram jadah ni. Penghina agama. Maki Nabi Muhammad, hina Nabi Muhammad, buat fake account, maki semua. Siapa boleh buat apa? Kalau kita hantar dah ISA, pergi ambil di rumah ya. Yang terlibat dengan LTTE, pergi ambil di rumah ya. Tangkap buat ISA ya. Ramah Sami, ni 12 ni, semua ni terlibat dengan LTTE. Macam Datuk Ayub Khan, Maidin Pichir buat. Tangkap lah. Tapi bila mai kerajaan hari ni, kerajaan yang gagal memerintah sebelum tu lagi. Ketika Anwar Ibrahim nak tunjuk kata dia ni diinaya. Anwar Ibrahim diinaya. Dia dituduh meliwat. Pembantu dia, driver dia, semua dituduh meliwat oleh Mahathir Mohamad. Benda ni jelas. Tapi hari ni dia duduk bersekongkol dengan dia. Nak pergi mana? Apa matlamat dia? Dia lupa ke sejarah dia 1998? Apa Mahathir buat kat dia? Yang ni yang berlaku tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi bila saya nak beritahu kata bila puak-puak ni depa dah tak tahu jalan. Kita nak macam ni, kita nak kengkang wabak COVID-19. Kita tengok bila budak-budak tengok swab test tu, kita tengok dia berjolok satu kabel tu nak ambil gelma di bawah dalam kepala sikit yang di kengkung tu. Tengok orang tua pun kena tersentot. Tambah budak-budak. Satu sekolah nak kena. Jadi hari ni kita dah bercakap pasal kita nak mengengkang COVID-19. Dalam masa yang sama, dia ni yang Allahu Akbar nak kata Al-Juburi hangpa marah. Al-Juburi marah. Pasal saya tak kata lah Al-Juburi Mak Sabu kata. Hangpa nak bertanya Mak Sabu pasal apa hangpa kata kat Anwar Ibrahim masa tu. Anwar Ibrahim ni timbalan Perdana Menteri, duduk timbalan Presiden UMNO, dia kata Al-Juburi. Perkataan Al-Juburi ni daripada sebelum Tun Dr. Mahathir bawa keluar statement lagi tu. Bawa keluar, dia pecat dia lagi tu. Al-Juburi. Jadi kita tak mau guna. Yang ni nak beritahu kata hampa kena sedang. Rakyat Malaysia tu kena sedang lah. Setakat mana dia nak pi? Sudahlah.
Masuk tujuh lawan di PRN di Sabah. Kalah 6. Masuk 7, kalah 6. Habis tu, apa yang lebihnya? Tak ada apa yang lebih pun. Hari ni dia kata dia ada. I have a number. I can show you. I have a number. Saya boleh tunjuk number. Kan? Saya kata saya ada number. Dalam PRK. Saya boleh tengok parlimen yang menyokong saya. Saya nak ambil alih kerajaan ni. Hari ni seorang-seorang senarai nama orang dah bentang. Dan hari ni seorang-seorang dah keluar mengaku kata saya tak terlibat langsung dengan Anwar Ibrahim ni. Saya tidak mengenal langsung dengan Anwar Ibrahim ni. Allah. Kita nak bagi tahu hari ni, sudahlah Abang Non. Sudahlah macai-macai kepada Abang Non. Macai-macai, pecacai-pecacai, penjilat-penjilat, pembarua-pembarua, pengikut-pengikut yang bodoh lagi bangang. Kita harap kembali ke pangkal jalan. Yang bodoh lagi bangang dah bahalul kembali ke pangkal jalan. Jangan ikut orang-orang yang nak menjerumus kita ke jalan yang sesat. Kita tengok jelas. Kalau ada hujah, mai komen hujah. Kata ni dah Abang Non kita ni difitnah oleh Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir mengaku masa dia pecat Anwar Ibrahim dia nyanyuk. Buatlah statement. Buatlah laporan polis. Buat laporan polis kata Tun Dr. Mahathir pecat Anwar Ibrahim ketika tu dia khayal. Buatlah statement. Tak boleh buat. Pasal apa? Pasal orang Dr. Mahathir ni otak bijak. Dia kawan dengan hampa, dia kawan dengan DAP, dia kawan dengan keadilan. Dia guna logo keadilan, dia lawan Perdana Menteri jadi Perdana Menteri. Dia janji tak bagi Perdana Menteri dekat Abang Non kita, dia tak bagi. Pasal apa? Pasal dia tahu perangai Abang Non ni memang perangai tak boleh jadi Perdana Menteri. Dia jadi PM tepi saja. Jadi kepada macai-macai, kepada Red Bin Army yang mana terus nak teruskan untuk buat provokasi, teruskan, tak ada masalah. Saya akan berpetah bercakap supaya kita nak bagi penjelasan kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang mana baru berjinak-jinak dengan politik. Kita buat daftar pengundi, kita jumpa anak-anak muda, satu program kita buat 20 orang, 30 orang masuk daftar mengundi. Kita tengok, kita tanya seorang-seorang macam mana tengok pendedahan PRN PRU 15 nanti macam mana. PRU 15 insya-Allah kita dah jelas, kita faham. Kita Allahu Akbar. Yang tu kita tengok best. Yang tu kita nampak bila. Kita tak nampak lah. Jadi macam-macam ni. Ada Anwar bagus. Reformasi. Tak ada. Budak-budak tak ada dah reformasi ni. Reformasi. Wujudnya reformasi. Yang Anwar guna perkataan islah mastata'tum. Islah, nak mengislahkan. Apa saja yang ada. Dalam kerajaan nak mengislahkan. Nak memperbaharui lah macam tu lebih kurang lah. Kan? Pasal apa dia main Islam mastata'tum tu, nak main perkataan tu disebut 1998. Saya ingat sampai dah. Satu. Nombor dua, reformasi itu berlaku bila? Reformasi itu berlaku 1998. Punca apa reformasi berlaku? Sebab dia dipecat, sebab dia tak boleh jadi Perdana Menteri. Itu yang menyebabkan ada reformasi. Hari ni bila Dr. Mahathir nak guna lagi perkataan reformasi, tak guna dah kot. Tak guna dah lah. Jadi kepada macai-macai, kepada Red Bin Army yang guna nama-nama Melayu, sahabat-sahabat ini dirahmati oleh Allah, kawan-kawan kita pun kena tengok juga. Betul tak? Ada yang di kalangan di kalangan sahabat-sahabat yang boleh menjawab hujah. Ada di kalangan dia non muslim, dia guna nama muslim. Dia bubuh nama Azrul, dia bubuh nama Azmi, dia guna, dia komen. Ada macam ni. Dan tu kita kata Red Bin Army ni dia memang ada. That's why kita kena move on untuk kita promosi je kebaikan. Kita promosi kebaikan. Kalau nak marah, tak boleh marah saya. Saya kata Anwar Ibrahim Al-Juburi, bukan saya kata. Yang kata Anwar Ibrahim balon pungkuk bukan saya. Tun Dr. Mahathir yang kata. Tun Dr. Mahathir yang pecat Anwar Ibrahim pasal salah laku sek. Jadi Tun Dr. Mahathir jangan marah saya, kena marah Tun Dr. Mahathir lah. Saya cuma copy paste and ulang balik saja. Copy paste and I ulang balik perkataan apa yang dicakap tahun 1997, 98, 99. Nak beritahu kat hamba. Jadi hari ni alhamdulillah rakyat dah mula sedang, anak-anak muda dah mula sedang. Dah seronok dah. Kita insya-Allah kita akan move on. Antek bila apa kata pun insya-Allah saya duk ada lah kepala otak nak bercakap je. Saya tak akan putih. That's why saya nak beritahu kata anak-anak muda dah sedang. Kita buat kempen daftar anak muda, kita tengok anak-anak muda dah sedang. Allah, kita kata yang ni best. Lepas tu orang tua-tua yang mana sebelum ni marah dekat parti UMNO BN ketika tu Najib difitnah macam-macam benda. Hari ni benda-benda tu mai balik. Tak apalah, kita buat pembaruan. Kita ada MN, kita ada PN, kita ada Muafakat Nasional, kita ada Perikatan Nasional.
Kita ada ni semua. Dan insya-Allah Sabah mudah hilang. Betul. Pas mengkorot. Sabah mudah hilang. Ni Pas Menggarut ni banyak fakta-fakta tepat ni dia duduk share. Sahabat-sahabat boleh tengok Pas Menggarut ni. Jadi kita tengok suasana yang berlaku pada hari ni. Kita tengok nak sabar. Bukan kita sabar. That's why tadi Pas Menggarut kita dah beritahu tadi sebelum ni. PRN bila kerajaan gagal memerintah 2018 Mac 2018 Mei 2018 sehingga kan kerajaan gagal tumbang sebelum 6 bulan awal tahun 2020 ni. Bukan satu kejutan, memang itu perancangan lah, satu bukan kejutan. Sebab wawasan 2020 ni dah kepincangan politik Anwar Ibrahim yang mana Tun Dr. Mahathir susun dengan sangat cantik, sangat bijak. That's why kita sangat-sangat seronok kepada Tun Dr. Mahathir bila dia nampak dia tak akan bagi jawatan tu kepada Abang Non kita. Tak bagi jawatan. Hampa tak boleh marah. Hampa tak boleh marah aku. Aku bercakap je. Hampa kena marah Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir yang tak bagi jawatan tu dekat Abang Non. Dia nampak Abang Non tak boleh buat kerja. Dia pegang negara 22 tahun lebih. Dengan kroni-kroni dah gila-gila babi. Kroni-kroni yang gila babi. Bayangkan gila babi. Siapa kata? Ni lah Mak Sabu kata. Pokok Senar kata. Buta Puut Pokok Senar kata. Mak Sabun kata. Anwar Ibrahim kata. Alizah kata. Nurul Izzah kata. Semua kata. Keburukan yang berlaku kepada mereka burukkan Tun Dr. Mahathir dengan anak-anak dia. Mukriz, Mirzan, Mozani, Marina, kekayaan anak-anak beliau yang luar biasa. Depa yang kata. Jadi hari ni aku copy paste, aku nak ulang benda ni supaya hangpa dapat menilai siapa Tun Dr. Mahathir, siapa kroni-kroni yang ada keliling Tun Dr. Mahathir, Anandan Krishnan, Robert Koop, Eric Chia. Eric Chia matilah. Alim Saad, Tadri Ramli. Ini semua adalah kroni-kroni yang disebut dulu. Dan hari ni tak sebut dah. Hari ni tak sebut dah. Mereka tak sebut dah hari ni. Mereka tak sebut dah hari ni. Halim Saad, Renu Holding. Dia ni hilang 6 bilion. Tajuddin Ramli, Mas Airline. Rugi berbilion-bilion. Berbilion-bilion. Siapa je tu? Kalau bukan saudara Anwar Ibrahim, Abang Non Port Dickson. Tapi Alhamdulillah, hari ni kita dah sedang, kita dah pakat-pakat semua boleh dah, insya-Allah. Boleh menilai dah. Dan insya-Allah pakat-pakat boleh promosi dah sendiri. Dalam PRU akan datang, PRU 15 akan datang. Kita tengok apa yang kita boleh buat. Apa yang kita akan buat dalam PRU 15 untuk kita promosi benda-benda yang duk ada ni. Tapi hari ni yang duk ada hari ni yang kita nak ulang balik tak ada masalah apa. Kita nak ulang balik supaya anak-anak muda tahu siapa Anwar Ibrahim. Anak-anak muda tahu siapa Guan Eng. Anak-anak muda tahu siapa Tun Dr. Mahathir. Individu ni orang kena tahu. Pasal apa? Mereka yang cakap the rule of law. Hari ni tambahkan laut, reclaim tanah ni, tanah terowong. Salah laku rasuah Guan Eng dengan pembelian rumah banglo dengan terowong. Bilion punya projek tu, jangan main-main. Bukan RM2-3, bukan RM6, bukan RM7. Bilion. Siapa nak tanggungjawab? Ini semua salah laku kerajaan. Yang kerajaan depa mempromosikan. Kami akan takbir negara ni dengan telus. Dengan telusnya kami akan takbir negara dengan telus. Sebab kami tahu negara ni dah hampir bankrupt, hampir muflis. Allahu Akbar. Nasib baiklah Tengku Zafrul ni dia expert dalam bidang akaun. Dia dedah satu persatu. Tengok dalam parlimen sudah lah. Dia bentang, dia steady, dia relax lah. Orang lain yang kelang kabut. Kerajaan gagal ni yang kelang kabut. Tak boleh yang tu, tak boleh yang ni yang kelang kabut. Jadi hari ni penjelasan tu satu persatu. Penjelasan fakta by fakta, satu-satu, jelas. Dan insya-Allah kita akan teruskan benda ni sampai PRU 15. PRU 15 ni kita akan jelaskan. InsyaAllah. Pembahagian kursi biarlah pimpinan-pimpinan atas buat. Kita ni buat kerja yang bawah ni, pastikan kita tak ada puak-puak chauvinis komunis ni satu lagi puak-puak yang tali barut kepada puak-puak chauvinis. Jadi baru DAP ni, tak boleh buat apa dah. Depa ni kira duk minta kedarah duit judi, duit money laundry ni. Dia tak boleh buat apa. Dia macam bengong, dia bodoh. DAP kata ini, you buat ni, you maki ni orang. Okey. Wah nanti maki ni orang. Ini lah. Jadi puak-puak baru ni dia ada lagu tu. Dia dah minta kedarah duit haram ni. Dia duduk dengan puak-puak kapiak ni. Jadi puak-puak chauvinis ni. Jadi dia punya kelang kabut.
Jadi yang ini yang berlaku. Jadi hari ni insyaAllah yang mana kita sedang, kita nak bawa ketuhanan Melayu, kita nak bawa perpaduan Islam, ya, yang mana dalam perlembagaan pun mengiktiraf Islam sebagai agama negara. Hamba tak boleh nak buat apa. Yang tu yang kita nak pertahan. Dan kita nak pertahan juga bumi mulia, ulama-ulama Nusantara Melayu Islam ni kita nak mempertahankan dengan apa? Dengan raja-raja yang taat kepada agama dan sebagainya. Yang ni yang kita akan bawa. Yang ni yang kita nak. Bukan kita nak macam kita nak duduk sembang macam mana? Abdul Gafur. Macam Abdul Gafur kata tin kosong. Tin kosong ni Anwar Ibrahim Ting tong kosong. Dia Abdul Gafur. Tin kosong. Dia kata tin kosong Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim saya ada number. Saya akan jadi Perdana Menteri. Saya nak jumpa yang di-Pertuan Agong. Yang ni tin kosong. Yang ni orang bagi tin kosong. Satu. Nombor dua orang kata bangang. Orang kata bangang. Kan? Sudahlah. Jangan jadi bodoh. Bodoh ni mau simpan sikit. Jangan tunjuk anak cucu ni. Jangan dedah semua. Pasal apa? Anak-anak muda ni cerdik. Anak-anak muda ni tengok, media ni di ujung jari, mereka cerdik. Jangan jadi bodoh. Bila jadi bodoh sikit-sikit tu lah. Sebab apa? Dah bodoh banyak sangat dah. Nak alih kerajaan daripada blackout 505, 16 September nak kalih kerajaan. Banyak. Lepas tu sampai mereka pegang negara ni. Mereka jadi kerajaan gagal 22 bulan. Mereka merintah 22 bulan. Punya kebulung nak jadi Perdana Menteri. Sampai tak jadi. Sampai tak dan jadi. Yang ni yang kita nak tengok. Yang ni yang kita tengok. Yang ni yang cakap kosong yang duk ada dekat Anwar Ibrahim. Duk cakap kosong. Dia cakap kosong. Bukan cakap apa. Dia cakap tak, saya ada number. Saya ada number. Sebagi senarai. Itu hamba Allah yang duk ada nama senarai itu juga report polis. Saya tak kena mengena. Parlimen saya tak kena mengena. Saya tak terlibat langsung dengan Anwar Ibrahim. Allah nak tak mana ni muka. Nama duk ada dalam senarai dah. Siapa lah kat dia? Tak apalah, komunis DAP celaka ni boh lah nama dia apa. Kan? Parti Kuali Papan Pempo boh tak masalah. Parti-parti lain ni orang yang tak setuju dengan hang pergi boh ni. Hang ambil nama tangkap muat dah nak berjumpa dengan Pertuan Agong. Yang tu ke? Allahu Akbar. Kita bercakap tuan-tuan, sahabat-sahabat ini rahmati oleh Allah. Dia betul sahabat kita. Besok kerja menang hari minyak turun dia Zul. Saya sokong betul kita. Saudara Zul, Abang Zul, Abang. Hari ni menang. Besok minyak turun. Minyak turun besok. Sudahlah penipu. Kepada baru-baru DAP ni tolonglah yang Melayu-Melayu ni sedang sikit. Janganlah kita jadi ikut tali barut bodoh ni. Ceramah ni. Tuan-tuan, jangan bagi saya setahun. Jangan bagi saya sebulan. Jangan bagi saya seminggu. Menang hari ni. Besok minyak turun. Awak ingat Petronas tu Pak Ibrahim punya ke? Cari gali minyak kita di Pantai Timur, di Kelantan, di Sabah, Sarawak apa. Pak Ibrahim punya ke? Ada. Petronas milik kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia punya. Nak betul minyak, nak betul ikut kepala botak hang. Allah, itulah kadang-kadang geng-geng macam-macam dia marah kat kita. Pasal apa? Depa mungkin depa tak dengar Anwar Ibrahim ceramah oi. Depa tak dengar video-video klip Anwar Ibrahim ni. Depa duduk tang mana kita pun tak tahu. Bila hari ni rakyat bangkit mempertahankan. Hari ni hak kita sebagai rakyat Malaysia. Hang tak berhenti pasal apa? Tak ada masalah. Kita bercakap apa yang Anwar Ibrahim cakap. Kita bercakap apa yang pimpinan pembangkang dulu cakap. Hamba tak mengaji nak ni okey. Kita buat semua. Kalau LTTE lepas bebas, hamba cuba tengok satu benda yang bahaya. Datuk Ayub Khan Maidin Piche tangkap Daesh, IS. Aisyah tangkap 5 tahun penjara. Keluarga dia protes, ramai kawan-kawan protes. Kita tengok pun sedih. Saya sendiri jumpa Datuk Ayub tak apa Datuk. Tengok dia ada bukti, dia ada izam item-item yang dia terlibat dengan IS, dengan Daesh, dan dia sabit kesalahan untuk dijatuhkan hukuman 5 tahun. Tangkapan di bawah Sosma dan sebagainya. Yang tu dia cerita kita. Jadi bila dia buat siasatan terhadap LTTE, kerajaan gagal 22 bulan, Peguam negara Tommy Tomeh lepas, bebas dan lepas. Sedangkan 12 individu ni akan disabitkan dengan 37 pertuduhan yang melibatkan ni. Atau isu adib, semua ditutup. Isu adib ditutup, LTTE tutup, Kamboi, Guan Eng bebas dan lepas, macam-macam.
Jadi bila hari ni nak bercakap pasal the rule of law. Oh, we are talking about the rule of law. Kami tidak buat, kami buat kerja, kami ikut the rule of law. Kami ikut. Hampa nak jadi apa nak kata apa? Kami the rule of law. The rule of law ke? Hampa ni ikut the rule of law ke? Kalau ikut the rule of law, rakyat kita tengok dah pilihan raya Sarawak, apa ni, Cameron Highland, PRK daripada Selangor main Negeri Sembilan sampai Johor, sampai patah balik Selangor, sampai baru ni habis di PRN di Sabah. Apa yang berlaku? Rakyat tolak. Rakyat dah muak dah dengan penipuan demi penipuan. Cakap kosong. Tak buat. Yang hampa buat, hampa tahu bila dapat kerajaan ni, chauvinis ni nak potong marah, kerat tabung haji punya pelandangan jual dekat bangsa-bangsa dia. Bangsa chauvinis komunis ni. Hidup balik ideologi komunis, buat upacara komunis, buat himpunan komunis. Dan nasib baik kita halang. Kalau tak halang nak buat himpunan di Selangor. Kita nak turun satu Malaysia. Nasib baik Bukit Aman pergi nasihat. Ketua Polis pergi nasihat persatuan dia apa? Main lah dongzong ni semua. Main naik tocang. Kita betul-betul PRN, PRU 15. Kita menang solid. Kita haram bang dongzong ni. Kita wujudkan, kita kena start wujudkan sekolah satu aliran. No more dah sekolah water school. No more dah sekolah bantuan modal. Kerajaan biaya semua. Bangunan kaki tangan kerajaan, guru-guru dibelanja, semua duit rakyat, duit negara. Tapi dongzong ni tunjuk depa keras kepala. Tak kurang ajar. Yang ni yang berlaku, tuan-tuan. Bila kerajaan haram jadah ni, kerajaan gagal memerintah ni, dipimpin oleh chauvinis komunis dan juga disokong oleh yang sokong ni DAP, nak sokong Anwar Ibrahim naik. Jadi Perdana Menteri lepas ni kemas Lepas ni depa jadi Perdana Menteri lepas ni, kalau dia Perdana Menteri ingat Zul abang nak pakai tanjak, orang tak bagi lah. Dia suruh pakai topi cap, dia pakai cepiu pakai topi. Dia tak pakai tanjak nampak. Dia pakai tanjak, nak bawa keris nampak teroris. Nampak? Dia pakai pi tahap tu. Ni depa TP sebab kita ni kebudayaan Melayu. Dia tak lah, depa nak tutup, nak kambuh. Depa nak kambuh sejarah kita. Itu dongzong ni dalam depa tak baca sejarah Malaysia. Kita dijajah 434 tahun. Depa masuk Malaysia bila? Baru masuk yang Malaysia. Tak ada masa tak masuk Malaysia. Tak ada apa pun. Apa yang depa berjuang? Tak ada apa depa berjuang. Yang pertahankan negara ni, yang pertahankan Islam, yang pertahankan ni ulu balang, Tok Janggut, Mak Kilau. Ni ulama-ulama tersohor bertahan negara kita. Ni mana chauvinis komunis main-main depa masuk jadi DAP. Depa duduk lautan di dengan cimping paria ni. Keluar mai kami sebahagian daripada kemerdekaan Malaysia. Pergi belah dah. Apa punya bangsat parti komunis ni. Bila depa kita biak depa ni hidup, depa wujudkan suasana tu, depa akan seronok. Depa akan seronok, depa rasa depa lah Malaysia ni depa yang punya. Jadi insya-Allah dalam PRU 15 kita akan benam buang di AP babi ni. Kita akan ajak keadilan bodoh ni. Kita akan ajak parti-parti komponen bangang ni. Kita akan pastikan tempat-tempat ni, kita akan pastikan one by one kita fight. Macam mana di yang berlaku dalam PRN yang lepas, PRK yang lepas. Kita tengok suasana macam mana yang berlaku. Yang tu pilihan raya kecil, pilihan raya negeri. Kalau buat satu Malaysia, insya-Allah Covid habis nanti. Dah sampai tarikh perlu kita buat pilihan raya. Kita tengok siapa yang nak menang. Dah tengok rakyat, anak-anak muda nak pangkah siapa lepas ni. InsyaAllah. InsyaAllah kita doa. Sebab apa yang kita kata, yang kita yakin dan percaya, sebab kita ada Allah. Kita ada Allah. Yang tak berpegang kepada Allah ni, yang ada otak-otak liberal, otak-otak pluralism agama. Macam Anwar Ibrahim, dia liberal. Orang liberal, orang pluralism ni tak apa. Dia rasa dia buat, dia rasa dia yakin. Tak, kita ada. Kita ada akidah. Kita berpegang kepada akidah. Tak ada masalah. Allah ada. Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita berpegang, Allah Ta'ala merancang. Kita merancang, Allah juga merancang. Tapi perancangan Allah sebaik-baik perancangan. Tapi kita tak lupa. Sebab kita nak buat mengikut garis panduan. Kita tengok, salah kita ambil tindakan. Salah kita tetap ambil tindakan. Tak kira daripada parti mana pun. Ambil tindakan. Salah, ambil tindakan. Betul tak? Ambil tindakan. Salah. Dalam masa yang sama, orang yang betul kita kena angkat lah. Tunjuklah yang orang ni betul. Orang ni betul. Yang akan berdepan dengan puak-puak kufar yang ada. Yang akan bawa aliran-aliran pemikiran yang rusakkan negara kita. Komunis, chauvinis ni memang. Aliran komunis, aliran sosialis, pemahaman sosialis masuk kepada kepala anak-anak kita ni, rosak. Jadi hari ni insya-Allah
Kita banyakkan program-program agama. Alhamdulillah. Hari ni TV-TV pun banyak dah cakap pasal agama. Dari radio cakap pasal agama. Radio yang hari sebelum ni duk cakap pasal muzik saja pun hari ni dah cakap pasal agama. Hari ni dah bangkit dah gelombang. Hari ni orang dah mula geram. Orang DAP dah mula tak puas dah. Orang-orang liberal dah mula tak puas dah. Orang-orang yang cenderung kepada pro LGBT dah tak apa nak puas dah. Sebab apa? Sebab kebangkitan tumbuhnya, kebangkitan suka kepada agama, seronok kepada kuliah dan sebagainya, kembali kepada Islam dan sebagainya ni, dia dah pelan duk memutik. Jadi benda-benda ni kita akan teruskan baja untuk benda tu dimakmurkan lagi, supaya dalam masyarakat kita kena faham, kita duduk di negara kita ada perlembagaan, kita patuh kepada rukun negara, kita taat kepada rukun negara yang ada, patuh kita kepada negara kita dengan melandaskan perlembagaan yang telah meletakkan Islam sebagai agama negara, yang sangat-sangat puas-hati tuan-tuan. Sangat-sangat kita puas-hati. That's why hari ni siapa tak boleh ganggu gugat. Sebab kita punya pendekatan kita meletakkan perlembagaan di hadapan. Kita bukan meletakkan ideologi jahat seperti liberal, pluralism agama dan fahaman sosialis. Tak, kita tak. Sebab kita letak yang memahamkan ahli sunnah wal jamaah mengikut mazhab yang kita ikuti. Yang kita tidak akan bercanggah. Kita bukan Syiah. Kita bukan puak-puak puak yang fahaman sesat yang lain. Mengaku Islam tapi yang sama yang terkedah babi. Ada bukan kita itu. Itu bukan lagu tu. Kita memang ahli sunnah wal jamaah yang kita nak ikut, nak menjaga agama. Yang ni yang kita nak. InsyaAllah tuan-tuan, 12 suku dah. InsyaAllah preparation kita nak pergi menunaikan solat Jumaat. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton, komen dan sebagainya. Yang baik, saya ucapkan tahniah. Tak patut share. Yang buruk, muhasabah diri. Mungkin moga-moga lepas ni boleh kembali ke pangkal jalan kepada yang mana-mana menjadi macam-macam kepada DAP dan Parti Keadilan, Parti PH. Dan insyaAllah kita berjumpa dalam lain masa nanti dengan isu-isu yang lebih best. Memang isu-isu LGBT ni memang cukup syok. Lebih pendek masa dah kita nak solat Jumaat. InsyaAllah dah sampai masa dia. Dah 12 suku dah ni masuk waktu awal. Jadi preparation kita dah siap semua dah. Cuma nak tukar kasut dah, pakai slipper. Bersih depan ni InsyaAllah. Tuan-tuan, kita jumpa lagi. Terima kasih kepada banyak-banyak kepada semua yang menonton. Moga-moga kita menjadi anak yang soleh, menjaga ibu dan ayah kita. Yang tu yang terbaik. Dan tadi seperti mana pada awal tadi saya bagi tazkirah. Saya bukan ustaz. Saya bagi peringatan diri saya dan juga tuan-tuan. Kita tengok mak bapak kita, InsyaAllah mereka masih hidup. Kita cium tangan mereka, kita cium pipi mereka. Tuan-tuan, kita cium pipi mereka, kita pegang mereka pun dah rasa nikmat. Jangan sampai mereka tak ada, nanti baru kita rasa menyesal. Jadi sayangilah ibu dan ayah kita selagi mana mereka ada. InsyaAllah, moga-moga kita akan bersama dengan ibu dan ayah kita di syurga Allah dan mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Yang baik daripada Allah SWT, yang buruk, yang lemah daripada diri saya, yang kurang daripada diri saya sendiri. InsyaAllah, tuan-tuan, kita jumpa di lain masa dan ketika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar.